Okey, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya berkenaan dengan sidang parlimen kita yang bermula pada hari ini, yang mana saya tertarik dengan isu PTPTN yang dimainkan oleh Parti Bersatu dan juga PAS. Dan kita lihat satu pembohongan dan satu kenyataan perobok yang mana hanya untuk permainan politik dan PTPTN dipolitikkan. Kita tonton kenyataan yang dikeluarkan oleh Bersatu. Diberikan. Cuma apakah kerajaan ada iltizam politik untuk benar-benar memansuhkan hutang PTPTN ini seperti yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan yang baru-baru ini. Sekarang ini saya pun maklum yang Bermak Pandan, pejuang tegar PTPTN Hang Tuah Jaya merupakan antara aktivis yang benar-benar ingin memperjuangkan PTPTN untuk anak muda. Jadi apakah ada tempoh masa dan juga strategi yang sebenar untuk memasukkan hutang ini? Terima kasih. Kita mendengar pula kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dalam menjawab pembohongan yang dilakukan oleh geng-geng Bersatu berkenaan dengan isu PTPTN ini, yang mana menuduh PH membuat manifesto pada PRU ke-15 ini tadi berkenaan dengan pemansuhan PTPTN. Peraturan Dewan, Peraturan 36/12. Bentar tadi 36/12. Tolong bacakan apa yang nak dibangkitkan. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis, dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Yang Berhormat Macang sebelum ini menyatakan bahawa dalam manifesto Pakatan Harapan menjanjikan untuk menghapuskan PTPTN. Itu adalah satu pembohongan kerana tidak ada manifesto itu dalam janji itu dalam manifesto Pakatan Harapan baru-baru ini. Jadi saya kira Tuan Yang Ketua, perkara itu adalah satu perbohongan yang jatuh kepada Peraturan 36/12 dan saya mohon supaya Dewan mengambil tindakan. Yang Berhormat Menteri, jika Yang Berhormat Menteri fikir sedemikian, sila usulkan. Ya, saya nak teruskan tentang isu yang berkaitan. Ya. Saya kalau begitu saya usulkan supaya Dewan mempertimbangkan. Yang Menteri bertulis. Okey, kita pergi pula kepada pemimpin PAS apabila cuba mengaitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin menghapuskan hutang Felda, dan akhirnya kenapa kerajaan yang ada hari ini tidak dapat nak menghapuskan hutang PTPTN. Dan akhirnya kita dengar kenyataan menteri menjawab isu ini memang padat, padu dan tepat kepada pimpinan Perikatan Nasional yang masih lagi tidak sedar diri, sentiasa cuba untuk membohongi rakyat dengan hujah-hujah yang pada saya hari ini dijawab baik oleh menteri-menteri dalam kerajaan perpaduan. Kita dengar dan tonton apa kenyataan menteri yang terlibat. Tuan Yang Di-Pertua, saya melihat dan mendengar jawapan daripada menteri tadi, cuma melihat kepada satu sejarah negara ketika YB Paguh menjadi Perdana Menteri, iaitu hutang peneroka berjaya dimasukkan pada waktu itu. Jadi persoalan saya, apakah kerajaan ini tak mampu ataupun tak berhasrat untuk memasukkan hutang PTPTN ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Pokok Sena. Sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhannya, kesemua blok politik yang pernah menjadi kerajaan, baik PN, baik PH ataupun PN, tidak ada satu pun blok yang pernah membuat keputusan untuk menghapuskan hutang PTPTN. Malah termasuklah ketika PN memerintah, PTPTN daripada tahun 2018 sehingga tahun 2022 dikepalai oleh wakil Bersatu sendiri, iaitu Yang Berhormat daripada Tasik Keluku. Jadi tak ada pun nak hapuskan. Jadi Yang Berhormat, saya ingat cukup-cukuplah kita politikkan soal PTPTN. Okey, saya harap rakyat di luar sana melihat isu ini, bahawa inilah propaganda ataupun inilah pembohongan yang selama ini dimainkan oleh Bersatu dan PAS
untuk mereka meraih undi pada PRU ke-15. Dan akhirnya yang rugi adalah kita rakyat. Kita lihat apa yang dah berlaku apabila jawapan-jawapan yang telah pun diberikan oleh Menteri, yang mana daripada bersatu tadi, apabila kita lihat YB Rafizi Ramli menjawab bahawa di dalam parlimen dengan mengatakan bahawa itu bukan manifesto PH dan tidak ada. Itu adalah satu pembohongan. Maka sudah jelas. Di dalam parlimen apabila jawapan itu dikeluarkan maka dah masuk dalam headset. Begitu juga apabila Menteri menjawab isu yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS berkenaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh menghapuskan hutang Felda. Tetapi kita lihat PN sendiri menjadi kerajaan dan Tasik Glugor yang menjadi orang kuat di PN, yang mana daripada 2018 sehingga 2022 menjadi pengurus PN tidak berjaya membuat apa-apa pun, yang mana dikatakan oleh rakyat juga seolah-olah duduk di kursi empuk itu makan gaji buta. Dan itulah yang rakyat hari ini lihat bahawa apabila mereka menang, yang mana mereka gunakan pembohongan-pembohongan ini. Jadi, kita bernasib baik kerana negara ini masih dipimpin oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam menangani banyak isu dan melantik menteri-menteri yang mempunyai kebolehan. Kita lihat hari ini, sidang parlimen kita agak teratur dengan jawapan-jawapan menteri yang masuk akal. Tetapi, cuba untuk diprovok oleh parti seperti PAS, seperti kita lihat Ketua Pembangkang, yang senang dibalas hujah-hujah mereka oleh pihak kerajaan kerana mereka adalah orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kebolehan untuk menjawab isu-isu semasa. Tetapi apa yang kita lihat kerajaan yang lalu, apabila soalan-soalan diberikan oleh pihak pembangkang, mereka mengelak. Yang mana mereka akan mengatakan bahawa jawapan bertulis, sehingga kerajaan jatuh, sehingga kerajaan bertukar, sehingga berlakunya PRU ke-15, jawapan bertulis sampai hari ini pun kita tidak nampak. Inilah masalah yang kita lihat daripada kerapuhan kerajaan yang lalu, yang sepatutnya kita hari ini belajar dan kita harus memberi mandat kepada kerajaan yang ada hari ini supaya boleh mentadbir negara dengan lebih baik dan lebih teratur, dan mereka boleh melaksanakan kerja untuk rakyat yang mana hari ini yang rakyat sendiri juga rasai, iaitu ekonomi, iaitu juga beban yang kita tanggung daripada hasil kerajaan yang lalu. So, saya harap kawan-kawan di luar sana berfikir sendiri kenyataan-kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Bersatu dan PAS dalam komponen PN ini, yang betul-betul tidak memberi manfaat pun hujah mereka. Sekian, terima kasih.